Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar Madam, iaitu kelas PAD 120, kelas 2D, 2E dan 2F. Okey. So, hari ini Madam akan mulakan chapter baru ataupun memang yang first chapter untuk ni, iaitu chapter 1 Introduction to Political Science. Okay, so ini merupakan chapter yang pertama dan merupakan merupakan chapter yang memula sekali supaya kamu dapat kenal, dapat tahu apa itu sains politik. Alright, so kalau kita tengok kepada kita punya SOW, suka untuk Madam menunjukkan SOW. So for today, kita akan cover tentang satu, definitions of political science. Yang kedua, kita akan cover tentang relationship of political science with other social sciences. And then kita akan cover tentang scopes of political science. Okay, jom. Okay, are you ready class? Okay, chapter outline. Okay, so in this chapter, we are going to cover 3 subtopics or 3 subchapters, which are, first, I'm going to make you know or learn about the definition of politics and political science. Actually, definition of political science. Okay, politics tak ada di sekali lah, alright. And then Madam akan pergi kepada relationship of political science with other social sciences. Okay, so maknanya kita nak tengok apakah perkaitan sains politik ni dengan sains-sains sosial lain. Dan yang ketiga, kita akan tengok scopes of political science. Okay, scopes of political science ataupun apakah sub elemen-elemen yang di dalam sains politik. Okay, nampak jelas tak Madam punya slide ni? Nampak jelas tak? Madam. Okay, jelas Jelas. Okay, nanti Madam akan letak dalam drive. Okay, so that kamu boleh retrieve lah. Sebenarnya tak siap sangat lagi ni. Okay, lah buat terpukang macam tu lah. Okay, korang jangan jadi macam Madam ya. Buat kerja last minute. Bukan last minute, Madam sebenarnya dah ada dah nota, tapi Madam nak convert dalam lebih cantik lah. Cantik tak korang slide ni? Tak adalah cantik sangat, tapi lebih orang kata daripada word tu, kan kita buatlah sikit-sikit. Okay, first kita tengok definitions of political science. Apakah maksud sains politik? Okay, sebelum Madam pergi, Madam nak ada tak yang boleh memberi definisi apakah itu sains politik or political science? Ada ke? So Madam memanggil nama ni, kan? Ada ke yang boleh memberi definisi what is political science? Ada ke kelas? Tak ada pun. Tak ada ke? Alright. Tak ada. Madam lah tanya, Madam lah menjawabnya ya. Okay. So kita akan tengok definition of political science ni, kita akan terangkan berdasarkan kepada scholar-scholar yang terdahulu. Okay, for the first one is the definition of political science from Aristotle. Kenal tak Aristotle kelas? Kenal tak Aristotle? Tahu. Tahu lah. Kenal tak Madam? Amba masa sebelah rumah kenal tu kan. Okay. So Aristotle ni dia scholar yang terdahulu dan memang cerdik pandai lah, dan dia mengeluarkan mula-mula sekali definisi of science politik. Okay. So beliau mengatakan political science was master science because it gave knowledge and understanding to those who control the state. Okay. So maksudnya dia kata sains politik ni adalah sains, master science, sains yang paling besar sekali lah. Okay, kerana ianya memberikan knowledge, pengetahuan dan kefahaman to those who control the state, kepada yang mengawal state. So siapa yang kena tahu pasal sains politik? Orang yang mengawal atau menjaga atau mentadbir negara lah, dia kata. So apabila orang kata semakin berkembang kan, Aristotle ni kan zaman dulu kan, semakin berkembang dia tukar pula kepada science of the state, iaitu membawa maksud sains yang orang kata berkaitan dengan
kenegaraan negara. Okay, and then last kali dia come out dengan satu definisi yang lebih mantap ataupun yang lebih macam kena, okay, dengan situasi negara tu, iaitu a branch of social sciences, okay, satu cabang daripada sains-sains sosial. Okay, siapa daripada kelas sains kat sini? Okay, kelas sains kita belajar kimia, bio, fizik, admat kan? Itu sains, pure science. Kita ni social science. Okay, social science ni sains yang berkaitan dengan manusia lah. Okay, so dikata sains politik ni adalah satu sains sosial, iaitu sains yang berkaitan dengan manusia ataupun masyarakat, dealing with the theory, okay, yang berkait dengan teori, organisation, penubuhan ataupun organisasi-organisasi lah, kerajaan dan amalan-amalan dalam negara. So what is amalan-amalan dalam negara? Siapa tahu? Ni ada jugalah nak kena jawab ni kan. Okay. Demokrasi. Birokrasi, yes, very good. Lagi mentadbir negara, betul tak? Lagi buat pilihan raya, berkempen, menjaga kebajikan rakyat. So bila kita belajar tentang benda tu, sebenarnya kita sedang belajar tentang sains politik, iaitu satu cabang sains sosial yang berkait rapat dengan negara lah. Itu kata Aristotle. Okay, faham ke kelas? Sains kenegaraan. Madam nak kamu at least ingatlah. Okay, ingatlah definisi yang telah diberikan oleh scholar-scholar ni. Alright? Okay, itu kata Aristotle. Kita tengok pula Bluntschli. Siapa pula ni madam ni? Okay, ini adalah seorang, sila tulis, saya tak ada dalam nota. Ini adalah seorang ahli politik daripada Switzerland. Okay, so beliau mengatakan that the science which is concerned with the state. Nampak? Satu sains juga. Dia kata juga kan, tak lari daripada sains kan. Okay, satu sains yang berkait rapat dengan negara. Okay, which endeavours, di mana dia punya usaha itu untuk memahami, okay, untuk memahami, to understand and comprehend the state in its fundamental conditions. So sains politik satu macam sains, satu pengajian, satu bidang yang berkaitan dengan kenegaraan, di mana bila kita nak belajar tentang negara tu, usahanya adalah mesti untuk memahami dengan lebih detail tentang nature satu negara, its essential nature, its various forms of manifestation and its development. Ni maknanya orang kata, bila kita belajar pasal sains politik, maknanya kita sedang belajar tentang negara. Macam mana negara ni tertubuh, macam mana dia dibentuk, macam mana kita nak majukan negara. Okay, so siapa yang memajukan negara kita panggil sebagai pemimpin, betul tak? Siapa yang nak dapatkan kuasa, kita apa? Kita kaji pasal pilihan raya. So bila kamu study tentang pengundi, tentang pilihan raya, tentang bagaimana negara ditadbir, kita sebenarnya belajar dalam cabang-cabang sains politik. Okay, that's why lepas ni kamu akan berhadapan dengan perkataan macam undang-undang, perlembagaan, because all of that things adalah berkait rapat dengan menjaga negara, kenegaraan itu sendiri. Alright, kita pergi pula pada Austin Roney. This definition is quite famous. Okay, it is the study of the process of making public decision. Ada beza sikit kan. Okay, beliau mengatakan bahawa sains politik adalah satu pengajian yang kita mengaji tentang process of making public decision. Satu proses untuk membuat apa? Public decision ataupun kata membuat keputusan untuk orang ramai, untuk rakyat lah. Okay, betul tak? So hari ni kita keluar, kita nampak kementerian cakap, okay, TP6, TP-TP ni dimansuhkan. Okay, so bukan anak dia je, semua orang, betul tak? So bila kerajaan membuat decision supaya semua rakyat Malaysia kena vaksin, dia bukan buat keputusan untuk diri dia dan keluarga dia saja, dia membuat keputusan untuk public, untuk kita semua. So sains politik adalah satu pengajian tentang, kita study tentang proses untuk membuat apa? Decision, keputusan, okay, kepada orang ramai, and of the individuals dan juga seseorang, and the institutions dan juga institusi yang ada dalam negara yang terlibat dalam proses-proses ni. Contohnya kita study pasal
kita kita study tentang bagaimana kerajaan cakap sekolah tak payah dah pakai, jangan pakai uniform sebab ni musim panas. Okey, jangan apa lagi budak-budak pelajar UiTM naik lepas raya ke kenapa. So bila kerajaan membuat keputusan, dia tak affect 1% ya, dia affect ramai. In fact, the institution, the individual, the public, the masses, so kita study bagaimana mereka buat keputusan ni. Adakah bila dia bangun tidur, okeylah gini. Kita tak apa kan, okeylah hari ni aku tak nak sahur. Okeylah aku rasa nak gini. Itu tak apa, kita buat keputusan untuk diri kita je. Tapi macam mana kerajaan membuat keputusan untuk satu negara. So kita study that thing. Itu political science. And then yang ni pun Harold D. Lasswell mengatakan political science adalah the study of who gets what, when, how. Dia kata satu pengajian atau kajian, satu pembelajaran tentang apa? Siapa dapat apa, bila dan bagaimana. Apa benda pula ni? Kasi kita terangkan. Who adalah political leaders, parties, interest group and voters, or who participate in political process. Pemimpin politik, parti-parti politik. Kita study benda-benda ni. Interest group ni apa madam? NGO lah. Voters, pengundi dan sesiapalah yang terlibat dalam political process. How pula activities like voting, campaigning and lobbying in the political game. So maksudnya orang kata how and when. Ada pula kat sini when. How is the activities like voting, campaigning and lobbying in the political game. So aktiviti-aktiviti dalam sains politik seperti berkempen, melobi dalam political game. Kamu tengok negara kita kan. Perdana Menteri dalam masa 5 tahun berapa kali bertukar? Siapa tahu Perdana Menteri selepas PRU yang 2018, siapa yang naik jadi Perdana Menteri? Siapa tahu? Please. Ni kita punya general knowledge. Sri Mahyidin Yassin. Ya ke? Mahathir. Tun Mahathir. And then tiba-tiba siapa naik pula? Sri Mahyidin Yassin. Ya, Mahyidin Yassin atau Muhyiddin Yassin. Lepas tu Ismail Sabri. Ismail Sabri. Lepas Ismail Sabri ada pilihan raya. So these are the activities. Nampak tak? So bertukarnya 3 Perdana Menteri itu tidak melalui pilihan raya. Ada 2 lah kan. Maknanya orang kata kita lihat bagaimana peranan yang di Pertuan Agong. So the activities like that will be studied in political science. So kita sebagai pelajar yang belajar political science, kita kena tahulah kenapa surat, apa semua jumpa yang di Pertuan Agong, Istana Negara. So we are going to study about that if we are really the political scientists. So and then what government does as a result of the game of public policy. Bila menang, apa kerajaan akan buat? Kenapa semua orang nak menang? Sebab dengan menang dalam pilihan raya akan ada apa dia? Akan kuasa. Then with kuasa kan, dengan kuasa kita boleh membuat keputusan untuk negara lah. Macam yang dia cakap tadi, public decision. So bila kita kena study lah apa kerajaan buat, kenapa kerajaan buat macam ni. So kamu tengok kenapa pemimpin nak menang pilihan raya, sebab bila memenangi pilihan raya akan ada kuasa yang boleh mengubah sesebuah negara. Yang ke arah yang lebih baik lah insyaAllah. Macam tu. So ini Harold D. Lasswell punya definisi. Alright. So faham tak apa itu sains politik, kelas? Faham, madam. Faham kan? Study tentang negara, study tentang kenapa buat macam tu dalam negara, study tentang itulah siapa aktor-aktor dalam politik. It's all about that. So madam nak kamu ingat ni,
Ada 4 definisi yang paling ringkas yang paling Madam dah pilih dah supaya kamu boleh ingat. Okay, so bila soalan tanya what is political science, bukan saja kamu dapat tulis ni bersama-sama dengan dia punya scholar, tetapi kamu kena juga ataupun kamu must be able to elaborate ataupun elaborate in your own words. Apa benda semua ni? Okay. Alright, kena fahamilah what is public decision, who is the institutions in politics, who is the individual. So, for example, institution dalam politik seperti mahkamah, parlimen, okay, the courts, the executive, the cabinet, okay. Itu adalah orang kata benda-benda yang tak asing dalam sains politik. Bila kita belajar politik, itu tak benda perkara-perkara yang tidak asing lagi. Alright. Okay, kita tengok pula relationship of political science with other social sciences. Okay, sains politik ni dia satu bidang. Dalam dunia ni banyak bidang, betul tak? Kamu, Madam nak tanya kamu sendiri. Berapakah jam kredit yang kamu perlukan untuk complete diploma pentadbiran awam? Siapa tahu? Oh, tak cara Madam. Berapa subjekkah yang kamu perlu complete untuk dapat pentadbiran awam? Okey, berapa subjek? Tahu tak berapa subjek agak-agaknya nak habis ni? Daripada part 1 sampai part 5, agak-agak berapa subjek? Pernah ambil tahu tak? Tahu ke tak Emery? Mana Emery? Tahu tak berapa subjek? Ya, Madam, tak pasti, Madam. Okey lah, soalan paling mudah ni kau tak tahulah. How many semester that you have to go through to complete diploma pentadbiran awam? 5. Mana mudah lah tu kan. Okay, basically satu sem kita ada dalam 6 ke 7 subjek. Okay, so sebenarnya kamu perlu complete dalam 91 jam. Okay, 91 jam kredit. Okay, so bayangkan kalau satu kredit, satu kod tu 3 jam kredit. So kalau 91 cuba bahagi. Berapa subjek sebenarnya? Berapa cepat? Madam pun baru nak bahagi ni. 91 bahagi 3. 30 subjek. So dalam satu sem tu 5 ke 6 subjek. Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi ada juga subjek yang bukan setakat 3 jam kredit. Ada 2 jam kredit macam core kan. Okay. Macam CTU macam tu kan. So kamu kena ambil tahulah. So bila belajar sains politik, dia juga berkait rapat dengan sains sosial lain. So macam kita juga pelajar AM110. Adakah kamu hanya belajar kod PAD? Tak. Betul tak? Belajar account. Betul tak? Belajar math. Lagi ekonomi, English, CTU, agama. So macam tu juga sains politik. Dia kena ada hubungan dengan bidang-bidang lain. Barulah kita boleh faham dengan sebetul-betulnya faham. Macam pentadbiran awam. Kita boleh belajar kod kita je. Kita kena belajar juga kod-kod lain. Sebab pentadbiran awam ni nak menjadikan kamu seorang tak, kalau macam sebenarnya dia punya silibus ni nak menjadikan kamu sebagai seorang penjawat awam. Ada orang tanya Madam tau, kos ni pentadbiran awam ni jadi apa? Okay, Madam akan cerita. First of all, kita boleh jadi pegawai tadbir diplomatik. Apa tahu ni? Pegawai tadbir diplomatik ni apa Madam? Okay, this is civil servant yang paling high rank dan dia boleh jadi sampai ketua setiausaha negara. Okey, contohnya dialah yang advise menteri. Sebenarnya bila menteri jawab tu bukan menteri yang tulis semua. Sebenarnya dia telah dibantu oleh pegawai tadbir diplomatik ni untuk tulis segala polisi, segala fakta-fakta. Okey. So siapa tu? Kita lah behind that person. Because menteri dia tak ada masa nak baca sesuatu buku ni, kita lah. Okay, so dia tak ada masa nak baca. So kita yang akan sediakan. Okay, dia ada dalam parlimen, dia ada soalan kan. Dia ada soalan. Lepas tu tanya, okay, apakah, macam mana dengan kadar kelapa sawit, pengeluaran kelapa sawit. Menteri manalah tahu, nak mat sabu kan, kata jaminan makanan. Okay, tak, dia sendiri mengaku. Dia kata semasa dia jadi Menteri Pertahanan, dia akan bawa expert. Yes, because dia baru je assume jawatan tu sebulan 2. Takkan dia nak tahu pasal pertahanan suatu Malaysia ni kan. Okay, so kemana dah Madam melalut tadi. So dia kena tahu juga. So PTD, jadi boleh juga kamu nak jadi lawyer ke sebab kamu lompat daripada kos kita ambil law pula. Madam ada kawan magistrate ni kat kompleks Mahkamah Kuantan. Kawan Madam punya classmate
Okay, so Madam juga kawan inspektor polis. Itu kos-kos kita lah yang boleh masuk. Okay, so untuk menjadikan seseorang pentadbiran awam tu, tak kita nak tahu pasal PAD je, mestilah kita nak tahu mengira, betul tak? Account, kena tahu agama, kena tahu ekonomi. Okay, so kita tengok apakah hubungan sains politik ni dengan other social sciences. Okay, dan kenapa dia kena ada hubungan ni lah. Okay, the relationship of political science with other branches of learning, especially the social sciences, makes political science more meaningful. Okay, kenapa kita kena ada hubungan lah sains sosial dengan political science ni? Sebab bila kita belajar political science ni akan lebih bermakna dan lebih penting kerana dia dapat kekuatan dan tenaga daripada sains sosial yang lain tu. Mesti korang pening dah kan? Okay, political scientists who are deeply interested in the political system show much interest in knowing the impact of history, economics, law, sociology, psychology and the like upon political system and political behaviour. Okay, so, orang yang betul-betul belajar tentang sains politik ni akan lebih berminat tentang sistem politik. Okay, sebab dia akan nampak kesan sejarah, ekonomi, law, sosiologi, psikologi dalam sistem politik. Macam mana pula madam, makin pening ni madam. Jangan pening-pening. Dalam pentadbiran negara perlu tak undang-undang? Itu tak payah? Perlu. Perlu tak nak tahu sejarah? Biarlah media sejarah tu dah berlalu. Boleh kena tahu tak sejarah bila mentadbir negara? Perlu. Ekonomi. Kena. Ekonomi ni apa? Pasal apa? Ni kita nak sikit-sikit dulu lah. Ekonomi ni apa? Pasal duit lah kan? Okay. Nak mentadbir negara perlu ke duit? Perlu. Perlu. Lah kan? Lagilah yang terpaling perlu. Dan berbagai-bagai bidang lagi. Okay, so jom kita tengok bidang apa. Berialah media ni edit tadi nota. Sampai tak tidur kita. Okay. Okay, ini adalah sains sosial ataupun social sciences yang berkait rapat dengan political science. Okay. So ni saudara mara dia lah. Sebenarnya macam sepupu-sepupu dia. Okay. So first kamu tengok saya philosophy. And then history, sejarah. And then the economics. And then the sociology, psychology, law and geography. So ada 7 bidang yang madam akan ajar kamu semua supaya kamu faham apalah perkaitan benda-benda ni dengan sains politik. Tapi madam rasa kalau kamu sekali tengok imbas je mesti kamu dah tahu. Memang berkait. Okay. Macam kita lah sakit gigi kan. Sakit gigi sikit terus sakit gusi, sakit mulut, sakit separuh badan, separuh kepala. Macam tu lah umpamanya dia akan berkait rapat. Nama pun semua-semua ni berkait rapat dengan manusia. Alright, kita tengok. Political science and philosophy. What is philosophy in Malay class? Apa dia? What is philosophy Falsafah. in falsafah? Apa tu falsafah? Main. Falsafah tu apa? Terus tak tahu. Apa tu falsafah? Apa tu falsafah? Okay, Google lah. Kan? Mestilah Google. Falsafah. Nampak tak slide madam ni? Risau. Nampak tak slide madam ni? Nampak. Nampak madam. Okay, nampak tak Google madam ni? Nampak. Kita ni zaman Google, tak faham je terus Google. Okay. Falsafah merupakan sesuatu yang diusahakan oleh setiap bangsa. Benda pula ni kan. Ini adalah kerana manusia secara sebenarnya mempunyai fitrah ingin tahu dan cenderung kepada kebenaran. Daripada itu tradisi falsafah terbina oleh kelompok manusia yang mengadakan pendekatan yang berbeza terhadap falsafah. Semakin tak faham kan? Okay, kita tengok pula daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa itu falsafah? Okay, pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Ini dia. Falsafah ni sebenarnya pengetahuan. Dan bukan pengetahuan kita yang belajar tak habis lagi ni. Pengetahuan orang yang pandai-pandai yang memang kita percaya. Even madam pun tak boleh nak cakap, falsafah daripada Farizah Nur. Okay, falsafah contohnya macam tadi Aristotle, Ibnu Khaldun. Orang yang memang dah terkenal falsafah dia tu. Okay. Orang yang bila dia cakap, bila dia kecek orang percaya. Bukan senang kan? Okay. Pengetahuan tentang pengertian dianggap sebagai ilmu yang tertinggi. Orang yang ahli dalam falsafah. Madam dah cakap kan, gini-gini. Orang nak dengar ke? Dia cakap pasal, macam mana nak merawat kencing manis. Orang nak dengar ke? Orang takkan dengar. Sebab siapa madam? Betul tak? So orang yang, kalau cuba orang kata siapa ya,
pakar kencing manis, doktor lah bercakap, baru orang nak dengar sebab dia ahli dalam perkara tu. Dia ahli fikir, dia berfalsafah, memikirkan secara mendalam tentang sesuatu. Sekarang ia pandai dan berbicara tentang manusia dan kemanusiaan. Kefalsafahan segala hal yang berkaitan dengan falsafah, yang penting adanya nada di dalamnya. Amboi. Itu falsafah. Okay, faham ke semakin tak faham, madam? Okay. Philosophy can be defined as theories and ideas from previous scholars or intelligent people. Okay, falsafah boleh didefinisikan sebagai teori dan idea daripada cendekiawan terdahulu ataupun orang cerdik pandai. So dia kata tu, kata-kata dia emas. Tapi dia bukan bangun tidur kata, mimpi, okeylah cakap lah macam tak. Dia baca buku setebal ni, dia merantau, dia study. Kamu tengok kita punya apa, imam-imam semua tu. Okey, kita punya cerdik pandai apa semua tu. Kan wali-wali, dia bukan bangun tidur, tiba-tiba tidur. Dia orang study ni, kan? Sangat-sangat banyak, barulah dia dipanggil sebagai intelligent people. Okay, teori dan idea daripada mereka-mereka itu, itulah falsafah. Okay, so kenapa pula media sains politik nak study pasal orang-orang cerdik pandai ni, kata-kata mereka? Mestilah kalau nak mentadbir negara tak berdasarkan teori-teori orang cerdik pandai, kelautlah negara tu. Itu kataan mudahnya ya. Itu apa? Filosofi itulah telah memberi banyak sumbangan kepada bagaimana sains politik ni nak adapt, okay, dalam fields of political philosophy. So falsafah ekonomi, falsafah undang-undang, falsafah itu ini. Kita pun ada juga falsafah sains politik, falsafah politik. Macam mana cara terbaik untuk bina negara? Kalau kita tanya ahli politik yang memang nak kuasa je, habislah semua parti dia je, betul. Tapi kalau kita tanya pada orang cerdik yang dah nampak banyak perkara, yang dah baca banyak perkara, dah study banyak perkara, dia akan suggest benda yang terbaik. Dan yang terbaik inilah kita nak gunakan untuk study sains, untuk study politik, supaya kita membina negara bukan untuk mundur tetapi untuk lebih maju daripada sebelum-sebelum ni. Faham tak kelas? Okay. Sebab tu kalau kamu tengok bila nak negara dia macam dia perlukan orang cerdik pandai. Okay. Sebab tu pentingnya ilmu. Jangan kita, okay, ada yang macam malas lah nak jadi ni. Madam ada tahu, Madam cerita kat kamu semua Madam punya student kita sendiri, kamu punya senior baru 2 sem habis. Dia memang YouTuber lah, dia cakap ke Madam dia YouTuber. Madam macam classmate cerita. So Madam pun tanya dia, Madam pun nak juga jadi YouTuber kan. Kita nak juga duit banyak ni kan, penat lah kan. Okay, lepas tu dia tanya dia, lepas tu dia pun tunjuk gambar kat Madam, dia dapat plug yang YouTube tu. Apa benda? Play button tu kan. Okay. So Madam pun tanyalah dia kan, berapa dapat sebulan duit kan, macam tu Madam tanyalah. Berapa? Alah, adalah sikit-sikit Madam. Student diploma macam kamu semua ni, dia buat tu masa PKP, jadi dia buat main gamers lah kan. Okay, gamers kan anak Madam pun suka tengok kat lah. Memang view-nya berjuta-juta lah, okay. So Madam tanyalah berapa, beritahulah. Okay lah, 5,000. 5,000 sebulan korang, kan. Kalau kita lah dapat 5,000, okay tak, itu macam baru biasa-biasa lah tu. Kalau yang siapa, Alif Irfan tu, tu student Madam juga. Kos korang juga, part tu dia berhenti. Sebab dah, nampak. Okay, Alif Irfan, bukan orang Kota Baru ke? Betul kan? Dia student Madam juga. Okay, so tapi ada yang mengatakan, okay, content it should come with knowledge lah. Okay, tapi Madam buat video PAD 120 tak ada view, pun 15 view je. Itu je lah. So tak boleh lah Madam nak jadi ni. So makna kata Madam nak kata tadi, kita boleh nak berkonten tapi wait. Let it comes with knowledge. Okay, so kamu kena kembangkan budaya ilmu tu. Okay, a few examples of political philosophy are origin of the state. So origin of the state, asal usul sesebuah negara. Kita pernah dengar, baca, ingat tak sejarah? Negara datang daripada negara Arab lah, Islam datang daripada situ lah. Dia ada orang kata origin dia tu, daripada asal dia tu. Siapa nak cerita kalau bukan orang cerdik pandai yang study, okay, about the democracy. Macam mana kita amalkan demokrasi sekarang kalau orang dulu-dulu tak cipta, tak test, tak tulis pasal demokrasi.
Okay, about the communism, about the separation of governmental powers. Takkan ada benda-benda ni kalau tak ada orang cerdik pandai yang reka. Dia bukan reka lepas tu biar je, dia tengok pula kan, dia tengok pula jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi mana nak baiki. Contohnya macam definition of science politik tu. Okay, Aristotle dia kata macam ni. Lepas tu lama tengok dia ubah pula. Faham tak? Knowledge tu bukan datang tidur, tak sedar diri lepas main game, tiba aku cerdik. Tak ada. Dia datang dengan hard work. So that's why political science and philosophy mesti kita study sekali lah. These theories have widened the horizon of knowledge of students in the study of political science. Okay, bila kita tahu banyak knowledge, kita akan lebih banyak benda lah tahu, akan meluaskan lagi kita punya horizons ni lah. Horizons ni macam the way kita tengok sesuatu lah in the study of political science. Okay, dalam kita belajar tentang sains politik. It has provided with many angle or perspective towards how a state should be administered. Okay, bila nak tanya lagi, ini general knowledge. How many countries we have in the world? Berapa negara yang kita ada dalam dunia ni? Cepat. Berapa negara yang kita ada dalam dunia ni? Berapa negara yang kita ada dalam dunia ni? Tak tahu ke kelas? How many countries we have in this world? 195. 195 ataupun almost 200 lah kan. Dan tak semua mengamalkan apa yang Malaysia amalkan. Malaysia negara demokrasi, ada raja. US tak ada raja, even Indonesia pun tak ada raja. So filosofi ni memberi macam orang kata knowledge untuk negara ni ni buat demokrasi, ini buat autokrasi, yang ni ada negara komunis. So dan setiap sistem ni ada baik dan buruknya. Siapa yang tolong fikirkan? Ahli falsafah. Kamu tengok kat bawah ni, inilah ahli falsafah orang zaman dulu. Mana ada kamera dulu kan, gambar batu-batu je. Inilah dia ahli falsafah. Aristotle, Plato, Ibn Khaldun adalah antara orangnya lah. Okay, political science and history. Okay, ini bidang yang kedua iaitu sains politik dan juga sejarah. History without political science has no fruit. Political science without history has no fruit. Pula dah buah-buah akar-akar pula bulan-bulan puasa ni kan. Okay, sejarah tanpa sains politik tidak ada buahnya. Tak ada hasilnya lah maknanya. Dan sains politik yang tiba-tiba wujud tanpa tak tahu sejarah, tak ada, orang kata tak ada, tak tahu mari mana orang, macam orang kata hujung pangkalnya tak tahu mana. Okay, so the state and its political institutions are the products of history. Okay, negara kita sekarang dan juga institusi politiknya adalah products of history. Apa yang kita ada, apa yang kita rasa sekarang adalah hasil daripada sejarah terdahulu. Betul tak? Beda nak tanya, sebelum nama Malaysia, Malaysia ni nama lain. Siapa tahu nama lain Malaysia ni? Tanah Melayu. Betul. Kenapa tukar nama daripada Tanah Melayu ke Malaysia? Gabungan apa ni? Malaysia, gabungan Sabah dengan Sarawak. Lepas tu perpisahan Singapura. Yes, betul. Okay, so dia jadi Malaysia. Sebab tu nak masuk AM, sejarah kena TikTok sebab ianya berkait lapat. Belum lagi kamu belajar PhD 270 lagi lah. Skala Jepun tak Jepun akan kamu kena ingat balik. Okay, tragedi 3. In order to shape the future, we must first know the history. Betul tak? Nak membentuk masa depan negara, kena tahu dulu sejarah supaya kita boleh belajar past achievement, apa yang pencapaian kita dah capai, dan kita kena elakkan daripada buat kesalahan yang bersama. Okay, banana cannot fruit 2 times. Mana pernah nampak lah student dia pergi cakap macam tu, banana cannot fruit 2 times. Okay, dalam PAD 120. Ni tak tahu nak ketawa ke nak menangis. Okay, McDonald comes from Iraq. Suka hati je student. Student lah kalau duk menggoreng, ikut suka je. Okay, so contohnya tragedi 13 Mei. Okay, siapa tahu ini urusan kau yang paling teruk lah the darkest day in Malaysian history. Kita sentiasa ingat benda ni. Okay, kita takut sangat berlakunya
perbalahan kaum, rusuhan kaum yang teruk. Kamu tahu tak masa ni dikabarkan 1,000 orang mati kat KL. 1,000 orang tu ramai tapi sebenarnya bukan 1,000 sebenarnya. Lagi ramai tapi tak tahu buang kat Sungai Kelang. Maksudnya bergaduh pasal apa ni? Siapa tahu bergaduh pasal apa? Kamu 1969 duduk mana lagi masa tu? Dah lahir ke belum? Belum. Belum. Madam tak lahir lagi kan? Madam 20 tahun kemudian baru lahirnya. Okay, so maknanya orang kata berlaku perpecahan kaum yang sangat teruk. Okay, sebab masa tu Cina dengan Melayu lah bergaduh yang teruk kan. So bergaduh, Melayu macam kalah pilihan raya. Kalah dekat KL rasanya, and then Cina menang. So masa ni semua macam sensitif, so bergaduh yang sangat teruk. Kamu boleh Google, boleh cari. Orang kata masa tu Sungai Kelang berdarah, merogol, bunuh, bakar hidup-hidup, sangat menakutkan. Kenapa? Sentimen bergaduh, mengejek-ngejek. Okay, so 13 Mei 1969 adalah satu sejarah hitam buat Malaysia. Kita kena sentiasa ingat. Sebab itulah sekarang lepas pilihan raya beringat. Jangan mengejek, jangan. Sebab tu kita ada akta hasutan tau. Supaya kita tidak tergelecoh. Okay, jangan buat tiba-tiba pasal KK Mat jual token ada nama Allah. Okay, orang Melayu, orang Islam memang akan marah. Orang ni pula macam tu. So benda-benda macam ni sebenarnya sangat-sangat tak digalakkan. Bukan tak digalak, memang tak boleh dalam negara kita sebab kita tak nak ni lah. Belajar bersejarah. Tak nak berlaku pergeseran kaum macam ni yang dia punya impact dia memang sangat teruk. Dalam masa 1969 tu negara tidaklah maju sangat. Habis bangunan-bangunan, kedai apa semua dibakar. Bayangkan negara kita tidaklah kaya sangat. Jadi macam tu ada ni memang teruk. Habis 3 tahun negara kita tidak ada kerajaan dan masa tu negara diperintah oleh Margeran lah. Bayangkan 3 tahun. Okay, so kita tak nak benda ni burang lagi. So penting sangat political science dan berkaitannya dengan sejarah. Alright? Okay, political science and economics. No money, no talk. Betul tak? Nak mentadbir negara, tak ada duit. Boleh ke? Buat jambatan nak bagi bantuan sekolah Betul tak? Rakyat sekarang, kamu dengar apa banyak tak bantuan yang kita dengar? Banyak tak projek-projek kerajaan? Semua memerlukan duit. Kita pun memerlukan duit. Ini kan sebuah negara. So berkait rapat sangat sains politik dan juga bidang ekonomi. Okay, nampak ni. Economics and politics complement each other. Okay, dua ni berkasih sayang. Kalau ekonomi turun, you jump, politik pun jump. Bila ekonomi tak bagus, rakyat akan tak suka pada kerajaan yang tak pandai jaga ekonomi tu betul. Kalau kamu tengoklah bila dengar macam wang mata wang dah tak okey, rakyat akan sokset. Akan dengarlah kerajaan tidak cekak, kita guling kalau tak baguslah. Pada kecek saja. Okay, nampak tu. Without stability of economy, the politics will be badly affected. Nampak? Tanpa kestabilan ekonomi, politik akan terkesan teruk dan ekonomi akan memastikan survival of the politics in the country. Dia sama-sama naik, sama-sama turun. Politik tak okey, ekonomi pun tak okey. Ekonomi tak okey, politik pun tak okey. Dia dua-dua sekali. Okay, bila politik tak okey, contohnya negara kita kan, berlaku macam pertukaran Perdana Menteri terlalu kuat. Kamu ni, pelabur asing dia tengok, tak payahlah tutuplah kilang kat sini. Macam tak okey je politik negara ni. Bila tutup kilang, atau tak nak invest, so dia kata apa? Dia tengok, so rakyat kita akan ramai yang menjadi penganggur. So jadi penganggur akan keluar pula masalah-masalah lain, kemiskinan yang buat pening kepala kerajaan lah. Lagi apa lagi? Jenayah. Habis semua. Okay. Government cannot fulfill the needs of the people if they do not have financial allocation for that, and people will not choose vote the government that cannot manage financial of the state properly. Okay. Bila tak ada duit, boleh ke nak memenuhi bukan setakat keperluan rakyat. Okay, kita tengok B40, M40, T20 ada pengelasan dia. Dan sekarang orang kata yang paling terkesan adalah B40. The income of the government is what we call as revenue, and when government spend, we call it as expenditure. Okay, dalam bajet mengatakan
kerajaan dia ada pendapatan dia dan dia juga ada dia punya perbelanjaan. Okey, contohnya gaji penjawat awam, nak bina sekolah, bina universiti, itu expenditure. Kalau pendapatan, apa pendapatan kerajaan? Mana nak tanya? Siapa tahu pendapatan kerajaan? Cukai. Yes, cukai, adalah bond, adalah itu ini kan. Okay. Government expenditure and revenue will be presented in budget every year. Sebenarnya kerajaan beritahu je kita main dengar kadang 4 jam kan. Kita nak dengar, okay ada tak, dapat tak? Kalau korang belia kan, dapat tak 200 setengah, belia, wallet, itu, ini. Dapat apa untuk kita dengar hak kita je lah, dah bendanya 4 jam kan. Okay. So biasalah baru Malaysia's budget 2024, the tema dia economic reform, empowering the people, okay, announced by Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim, the Prime Minister and Finance Minister of Malaysia. Okay, alright. Okay, tadi pasal duit. Ini sosiologi pula. Sosiologi ni apa pula, madam? Sociology is the science of the origin and development, structure and functions of social groups, their forms, law, custom, institution, modes of life, thought and action, and their contribution to human culture and civilization. Ya Allah, kapal dia ni madam, panjangnya lah bulan-bulan puasa kan. Okay. In simple word, sociology means the study on how people interact. Senang. Okay, sociology membawa maksud pengajian tentang bagaimanalah manusia ni berinteraksi. Kita duduk dalam negara. Okay, bila nak tanya lagi. General knowledge. Berapakah populasi Malaysia? Siapa tahu? Berapakah populasi Malaysia? 32 juta. Yes, 32.7 juta. And it keeps increasing sebab beranak, tapi kadang kematian tu kadang kurang lah sebab kerana healthcare kita yang semakin bagus. Okay. In Malaysia, the interaction among people is quite complicated and must be properly managed because they are not from the similar background. Ini berkait rapat dengan bagaimana rakyat Malaysia ni dia kena jaga elok-elok. Interaksi dia sangat orang kata bukan sangatlah, dia agak complicated, agak rumit. Dan kena jaga betul-betul because walaupun kita ada banyak bahasa, betul tak? Kita ada banyak kaum. Kita belum lagi pribumi kan, bumi putera dekat Sabah Sarawak. Orang kata dekat Sabah Sarawak tu je ada berapa? 30-40 dialek. Even kita kat Kelantan pun kan. Macam mana banyak. So kadang-kadang benda-benda ini boleh jadi punca perbalahan. Budaya orang kita hina. Contohnya macam, gelilah anjing ni. Makan bab. Kadang-kadang memanglah kan. Tapi kita tak payahlah nak sebut. Bab kutih. Macam-macam lah kita ni. Apa ni azan? Bising lah azan. Pula dah. Okay. So, benda-benda macam ni, given that dengan negara kita yang bukanlah negara, dengan social media yang kan, contohnya Alif Aziz kan, biasalah media dia nak orang kita clickbait, kita nak klik, so dia akan buat tajuk-tajuk yang buat orang marah. Kita pula jadi tak membaca, baca tajuk je, mengamuk. So bergaduh tulis. Tak senang ni sekarang nak bergaduh, tak payah nak berperang berapa. Jadi depan komputer dekat handphone lancau lu. Sorry tersebut benda-benda macam tu. Tapi kalau kamu perasan, itulah perkataan-perkataan yang menyebabkan pergaduhan dan sangat mudah disebut di kalangan kita. Okay, tulis itu, tulis ini. Kadang malu tulis macam-macam, tengok profile picture gambar Kaabah. Sekarang bahasa kita kena jaga. Okay. So we have 3 main races, Malay, Chinese and Indians, as well as Pribumi, which come from various ethnic from Sabah and Sarawak. The difference in terms of language, culture, food, political ideology and religion has sometimes made it to conflict that can threaten the national harmony. Okay, macam-macam lah kan. Bergaduh lah, bergaduh sikit. Kau ni, kau pergi sambut Christmas lah, kafe dah. Okay, macam-macam. Okay, macam-macam. So kita media rasa kita kena jaga bahasa kita. Tapi jangan berlebih-lebih sangat. Jaga bahasa, janganlah semua-semua macam ni. Perbezaan ni akan menjadi punca pergaduhan. Kan sikit-sikit jadi ni. Kamu tak baca ke yang kat Lahad Datu tu, hilang duit RM35 macam tak sampai 80 je, mati seorang budak.
Bila tak sabar. Dituduh, 13 pelajar ni dituduh yang seorang ni mencuri. So dia pukul 13 orang lawan seorang. Sama juga macam kes Adib tu juga. Mati pegawai bomba tu. Sampai sekarang kita pun tak ada lagi dia punya ni kan. Memang macam tu lah. Okay. It studies social issues such as crime, marital relationship, delinquency, housing problems and many more. Ini antara masalah-masalah masyarakat. Contohnya jenayah, hubungan marital relationship. Kita terpaling busy lah nak ambil tahu Bella Astilah dengan Alif Syukri pula dah. Tiba orang terlajak laris kan. Alif Aziz kan. Sibuklah kita, madam pun sama. Allah Bella kesian lah Bella kan. Sibuklah kita. Hubungan rumah tangga, delinquency. Pasal orang kata delinquency ni lah melanggar undang-undang, housing problems and many more. Ini masalah-masalah rakyat. Kerajaan kena tahu. Okay, sebagai yang study sains politik, kena tahu pasal sosiologi. Masalah. Therefore, government must concern on the national unity in order to have national security, peace and harmony. Kamu tengoklah mana-mana Perdana Menteri yang naik pun, dia akan cakap pasal national unity. Because dalam negara yang berbilang kaum macam kita, national unity is very important. Alright? And then political science and psychology pula. Okay, political science and psychology ni means the study on the perception of human being or how they think that become motive of their action. Okay, psikologi ni apa yang berlaku dalam otak kita. Dan biasanya kalau kita tak berjaya mengawal ataupun kita sentiasa ikut otak kita lah kan. So menjadi motif kepada perlakuan kita. So kalau otak kita benci, akhirnya perlakuan kita bergaduh dengan orang lah. Okay, kalau otak kita suka, akhirnya insyaAllah lah berdamai kan. So pentingnya kerajaan untuk tahu apa yang rakyat fikir tentang kerajaan. Okay, what people think towards government is very critical to the government so that they know what people needs and expect in their ruling. So tahulah negara kita negara demokrasi ni, hati rakyat perlu dijaga. Kalau tak, siap lah. Okay. Nanti tak diundi lagi. Sebab tu namanya tengok YB turun kan. Nak cari sana cari sini. Mereka pernah bercakap lah dengan seorang dia calon lah. Dia pernah jadi YB lah. Dia kata penatnya jadi YB ni. Kenapa? Biar api pun orang mari hantar rumah. Suruh selesai kan. Yang kita ni tak ada duit apa semua kan. Mereka rasa kita janganlah sampai tahap sentiasa blaming the government, sentiasa mengharapkan kerajaan kan. Okay, by fulfilling the needs of the people, government can ensure its survival as the ruler. Okay, so kerajaan nak tahulah psikologi apa perkara yang bermain di fikiran kita. Okay, so for example, government expect that people will be happy with the financial assistance given to them and this happiness will be converted into votes during election. So maksudnya orang kata kerajaan memang akan sentiasa nak tahu apa yang rakyat mahukan. Sometimes susah juga kan nak tahu. So tapi contohnya sumbangan-sumbangan macam ni, yayasan semua ni insya-Allah lah, okay, akan buat rakyat gembira. And then political science and law. Law is needed in order to govern the people. Mesti dah, okay, kena ada undang-undang. Siapa pernah tengok cerita The Purge? Siapa pernah tengok cerita The Purge? Siapa pernah tengok? Yang tak dibaca tu, okay, pernah tengok ke The Purge? Dia tak tengok cerita tu, dia trauma. Sebab dia 24 jam ke 12 jam tanpa undang-undang. Sebab dia kata kita kena biarkan manusia ni keluarkan nafsu buah dia tu, nanti dia jadi baik. So daripada 12 jam tu, daripada pukul 12 malam ke 7 malam sampai 7 pagi esoknya 12 jam, tak ada undang-undang, poli tutup, ambulans semua tutup. So korang buatlah apa saja. Cerita The Purge tu macam tu lah, medium yang sepaham medium, betul tak? Sebenarnya macam takut, Purge ada banyak tu, so takut sangat. So boleh buat apa saja, bunuh ke apa, macam polis tak ambil buat sangat lah sebab nak biar je. Okay, so kamu rasa macam mana?
Okay, without law, the country will be in chaos because everybody behavior is not confined by one standard rules and regulation that the bad behavior may harm others and bring dissatisfaction. Okay, dalam cerita The Purge tu, yang kaya tak apalah dia buat tembok-tembok rumah dia, tapi yang miskin yang duduk dekat gelandangan ni, dia akan jadi mangsa. Okay, so tanpa undang-undang, negara akan menjadi kucing-kacir sebab perangai kita ni, kita memang ada nafsu kita kan, yang boleh memberi bahaya pada orang lain kalau tak dikekang. Okay, therefore in order to have harmonious country, law is needed. Okay, tu yang buka kamera tu, yang buka suara tu. So in order to have, untuk mempunyai negara yang aman damai, kita kena ada undang-undang. So sains politik dan undang-undang tak berpisah. Laws can only be made by the government that have legal power to use it to govern the country. Yang boleh buat undang-undang kerajaan sahaja. Okay, apakah badan yang membuat undang-undang? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Parlimen, Madam. Parlimen, okay, ataupun legislature kita panggil kan. Okay, so for example, jika rakyat tak bayar tax boleh dikenakan tindakan lah. Okay, dan last sekali, okay, political science and geography. Okay, wah, tengoklah buat slide dalam keadaan yang tak tahu apa ni Okay, kenapa pula sains politik dan geografi ni? In administering state, it is very important for a government to know about the geography. Geography studies about the earth, its land, features, inhabitants and phenomena. Sebuah kerajaan tu kena tahu pasal geografi. Geografi ni kita study tentang bumi, tanah dia macam mana, dia punya features, inhabitants and phenomena. Okay, penduduk dia dan geographical and physical condition greatly influence the character, the national life of the people and their political institution. Okay, so maksudnya sifat fizikal sesebuah tempat ataupun negara tu akan mempengaruhi. Ada orang kata tempat yang panas penuh orang panas barang pemarah. Betul ke? Panas kan siapa gembira? Kamu tengah panas, suka ke? Ada orang kata macam tu. Ada orang kata kalau orang yang sejuk ni orang sopan-sopan, orang yang tropika ni orang yang ramah tamah. Betul juga kan? Tengok, kalau orang kata orang Arab kasarnya lah. Sebab dia hidup dalam keadaan panas sentiasa. Jadi dia punya perangai pun panas. Macam kita ni tropika, ramah tamah, ada sepoi-sepoi bahasa, tak sejuk sangat. Kalau sejuk tak nak cakap pula kan. Okay. So kita tropika, yang tak panas sangat, tak sejuk sangat. Aircon 16 tu sejuk sangat dah. Okay. So maksudnya geographical location adalah satu faktor yang sangat penting, okay, dalam menentukan takdir sesebuah negara. Macam mana Madam? Tak faham lah Madam. Okay, contohnya Afrika. Tak ada tempat yang 7 tahun tak hujan. Kamu rasa boleh tanam padi tak kat situ? Boleh ke? 7 tahun tak hujan. Okay, negara tu dia akan membentuk negara yang macam kita kan. Pertanian menjadi, tanah pun elok. So ianya akan menjadi sumber kekayaan kepada sesebuah negara. Alright, so dia akan menentukan takdir negara tu. So ada negara yang sentiasa ada sentiasa ada gunung berapi, yang sentiasa ada gempa bumi, berada dalam bencana alam, apa orang panggil tu? So ianya akan memberi kesan kepada negara tu. So that's why kerajaan kena concern juga pasal geografi ni. Okay, so for example in Malaysia, musim hujan akan datang, will prepare the government its machinery to get ready. So kita tahu bulan 11, bulan 12 bulan akan hujan. Contoh macam Madam dah duduk kat Besut kan. Kita dah tahu dah bulan 9, bulan 10 sampai bulan 2. JT ke Pulau Perhentian ditutup. Why? Because bahaya. Okay, tak boleh lah. So kerajaan ambil bahaya. Madam pergi Latar, tutup. Sebab apa? Takut ada kepala air ke apa semua. So kerajaan kena tahu semua ni untuk jaga kebajikan rakyat. So sekarang kita dilanda musim panas ni. Madam Berwami tadi lah, Jabatan Meteorologi of Malaysia, dan yang paling panas ujung-ujung ni lah. Ni Kedah.
paling panas sekarang. So dah keluar dah KPM kata budak-budak tak payah pakai baju ni, lebih kepada pakai baju sukan lah yang boleh lebih menyerap penuh. Kita tahu, kita takut dengan kejadian-kejadian stroke haba apa semua tu. Alright. Okay. Alright. Okay, scopes of political science. Rehat lah, tak siap pun lagi slide ni. Okay, semua okay ke tu? Okay, madam. Boleh. Madam. Ya ke? Okay ke? Okay, dah sejam dah juga kita kelas ni. Madam nak habiskan sikit lagi. Boleh tak untuk chapter 1? Lepas tu Madam minta attendance. Lepas tu tak ada dah lah. Boleh ke? Boleh. Boleh, madam. Tapi sambung pada nota yang ni. So tak sempat buat. Macam tu lah. Kamu kena ambil tiba daripada Madam ni. Tapi nota ni bagus sebenarnya. Dia dengan ada macam-macam nota lagi banyak tu saja je lah Madam nak buat. Kan? Okay. Kita pergi pada skop of political science dalam 10 minit lagi habislah kelas. Sabar-sabar. Takkan nak libas Ramadan dah. Okey, bila nak tanya sikit, macam mana kamu semua? Seronok ke kelas dari rumah? Seronok ke tak seronok? Kelas dari rumah. Tak. Apa tu? Seronok ke tak seronok? Kelas dari rumah. Tak. Tak seronok? Ya ke? Kenapa? Seronok. 50-50. 50-50. Tak sangka. Maksudnya kamu tak sabar-sabar jugalah nak naik kampus ni. Betul. Oh, tak sangka Bayangkan ada pelajar masa COVID itu dia naik part 1 lah 3 hari sampai lah habis belajar. Duduk kelas online je. Bayangkanlah. Dia pun macam kadang boring jugalah. Tapi kalau tengok bulan puasa ni tak payah nak memanjat tangga, suka juga kan. Okay. Macam panas. Lebih baik aircon tak jadi. Kan. Okay, kita tengok pada scopes of political science. So ada 4 scopes. Bawah political science ni ada 4 sub-sub dia. Okay. Pertama sekali political theory. Yang kedua international relation. Yang ketiga comparative politics and government. Dan yang keempat public administration. Kita tengok kepada teori politik. Okay. I will be super fast. Okay. Political theory means history of political ideas starting usually with the ancient Greeks and extending to present day political thinkers. Okay, teori politik biasanya adalah sejarah daripada macam tadilah falsafah tu orang dulu kan, memberi pandangan, bukannya bangun tidur dia dah dapat idea dah. Okay, so idea ni dikontributkan, disumbangkan oleh Plato, Aristotle, Al-Farabi, Ibn Rushd, Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Montesquieu, Weber, Ibn Taymiyah, Maududi and Said Qutb. Apa tu? Tak nampak slide madam. Ya ke? Allahu Akbar. Tak boleh nampak slide dia. Baguslah korang menegur. Kamu tahu tak? Satu kelas tu kan dia biar je lah madam tak menunjukkan slide sampai ke habis kelas. Besok kita sedihnya lah. Okay, sorry. Alright ni. Okay, so ini adalah political theory. Okay, so ini adalah orang cerdik pandai. Okay, kamu carilah memang dia ni cerdik pandai dan dia mengeluarkan teori-teori yang berkaitan dengan politik. Okay, yang terbaru Said Qutb ni dia adalah Menteri Pendidikan Mesir. Okay, Max Weber, Madam percaya PhD 102 ke 101 kamu dengar pasal Max Weber, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, Ibn Sina tu kan sebenarnya medik sebenarnya. Tak kurang tokoh-tokoh Islam pun tak kurang yang bijak pandainya. Okay, so political theory means opinion of the scholar that has been proven to be true after empirical test experiment. So dia sebenarnya test dulu barulah dia dapat idea. So dia advise orang, dia tulis, orang baca, orang ikut. Macam tu. Nampak dekat slide madam ni? Yes madam. Nampak boleh nampak. Gimana tu atas motor ke tu? Okay, examples of political theories are theory of democracy, theory on the origin of the state, communism and autocracy. Okay, ni adalah salah satu bidang. Yang Meda ajar tadi tu filosofi tu, itu bidang yang bukan dalam sains politik tapi yang di sepupu dia. Yang ni anak dia. Dalam sains politik ada first political theory. Okay, bawah dia. Okay. Yang kedua, ni Said Qutb. Okay. Yang kedua, international relation ataupun orang panggil hubungan antarabangsa. Kamu tengok kita punya menteri, Perdana Menteri sentiasa kan buat lawatan
keluar negara. Bukan melancong sama orang cakap melancong sedap naik jet peribadi. No. Kita kena ada hubungan dengan negara luar. Tengok macam mana MH370 hilang. Kamu tahu tak, pencarian tu merupakan pencarian kos tertinggi dan muncul lah bukan Malaysia saja. Dibantu oleh China, dibantu oleh Australia, dibantu oleh negara-negara terdekat lah. Itu pentingnya hubungan antara bangsa. Okay, so dalam sains politik ada hubungan antara bangsa. Okay, kalau kita berkawan, negara pun berkawan. How a state interacts with other states. Contohnya kita makan beras siam, betul tak? Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Yang input pula dah, import, export. Okay, so adalah sebenarnya salah satu bentuk international relation dari segi ekonomi. Okay, international relation field focus on foreign and national security policy. Okay, dasar keselamatan. Contohnya Malaysia dah keluarkan kenyataan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terorisme di Moskow. Okay, diplomasi and rivalry, cooperation and warfare. Ini benda yang kita tak sedap nak dengar. Warfare, peperangan. Nampak Israel dengan Palestin sampai sekarang berperang. Dah lama banyaknya kematian, tak sanggup dah nak tengok. It also includes the study of international law and international and regional organization such as United Nations, OIC, Southeast Asian nations. So berbagai-bagai, kita ada undang-undang antarabangsa. Okay, kita ada persatuan-persatuan sesama negara. Contohnya macam PBB, OIC dan ASEAN. Okay, the scholars study how states and supranational organizations such as European Union and multinational corporation interact. Ni gambar dululah. Okay, Malaysia Prime Minister dengan Perdana Menteri China Li Keqiang masa itulah talk during a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing. Okay, Mahathir is on a visit to China from August 17 to 21st lah. So maknanya penting untuk pemimpin negara ni mempunyai hubungan yang baik, especially negara-negara besar kan. Alright, tapi kamu tengok ni, Malaysia does not have any diplomatic relation with Israel. It has nothing to do with Malaysians or Malaysian citizens. The passport states kecuali Israel because the Malaysian government have no power to handle anything in the state of Israel. So kita tidak ada hubungan dengan negara Israel. Tak boleh. Pasport kita ni tak ada guna untuk pergi Israel. Okay, nampak Palestin sebenarnya sangat. Okay, Malaysia has banned Israel utilities from an upcoming Paralympic swimming tournament. A move harshly criticized by Israel. Ni pada tahun 2019 kita ada Paralympic buat dekat Sarawak, Tasik Medan, dekat Malaysia, dekat sini lah. And then masa tu adalah atlet Israel kan. Dia orang disqualified, tak boleh masuk sebab memang kita punya polisi orang Israel tak boleh pergi kat kita, kita pun tak boleh pergi kat negara Israel. Kita tidak, Israel ni kita tak recognize. So this is something yang kita sangat bangga sebab apa, negara kecil macam kita berani buat macam ni. Dia tahu Israel dengan US BFF, tapi kita negara yang stand kita dengan Israel memang kita tutup segala pintu dengan Israel sejak dulu lagi. Tak tunggu pun sampai peperangan sekarang. Okay. Comparative politics and government. Okay, ini adalah satu bidang yang paling challenging lah. Okay, sebab kita nak, apa orang kata, kita nak, this is because it is concerned on observation of various types and form of politics and government and comparing them. Sebab kita nak bandingkan, kenapa Indonesia macam ni kenapa Malaysia politik dia macam ni kenapa Indonesia tak ada yang di Pertuan Agong Malaysia ada ya. So kita bila kita belajar comparative politics and government ni, kita mencari bidang ni, mencari persamaan dan perbezaan. Tak tunggu ni lah kan, kita pun keluar soalan differentiate between, itu soalan tu tahap susah dah tu. Okay, so it's very difficult to compare satu negara dengan negara lain. Inilah kita panggil bidang comparative politics and government. Salah satu skop dalam sains politik. Okay, for example, why Malaysia practice monarchy and why Malaysia does not. Kenapa Malaysia ada banyak parti politik, 30-50, buat je parti politik. Okay, bangun tidur buat je. Okay, tak apa. Tapi US dia tak boleh, dia ada 2 sahaja. Okay, nampak ni, macam kita lah. Alright. Siapa sangka masa media buat nota ni,
Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Now dua-dua ni macam bergabung lah kan. Okay, so public administration dan last sekali. Bidang dalam sains politik adalah ataupun bidang lah, skop lah sama lah bidang sebenarnya, takut confuse dengan satu lagi tu. Adalah pentadbiran awam. Pentadbiran awam bermaksud serve the public. Dalam sains politik tidak lari daripada serve the public. So ianya berkait rapat dengan bagaimana negara ditadbir, bagaimana undang-undang dilaksanakan, the policy, the program, So staff yang bekerja dengan kerajaan kita panggil civil servant ataupun pegawai kerajaan. For instance, cikgu sekolah, adalah nurse dan gambar-gambar kat bawah ni kan. Ini yang bekerja dengan kerajaan, they serve the public. So kita memang kerjanya solving the problem of the public, provide healthcare for the people dan motivating people to stop smoking. Itu pun kerja kerajaan juga. So this is the public admin. Ni nampak Malaysia memang ada schedule imunisasi berapa bulan ni. Ni semua free dan kos tu ditanggung oleh kerajaan. Sehebat itu kita punya public administration. Habislah chapter 1. Semua faham ke? Faham. So far okay, madam. Alright, tak susah kan? Kamu nak suka nota mana? Nota 2 ke nota mana? Nota madam. Yang madam buat. Nota yang mana? Slide. Slide sebab nampak lebih ni sikit kan? Sebenarnya sama je. Sebenarnya Meda ada buat drive untuk kamu semua. So Meda akan letaklah slide bila dah siap apa semua. Biasalah nota ni bukan dia macam susah lah bagi Meda. Kenapa dia kena ni kan? Nak buat cantik-cantik. Sibuklah Madam buat letak gambar lah apalah. Saat kita March 2024. So Madam nak bagi ni lah drive lah kat kamu semua. Share. Anyone with the link. Editor. Copy link dan slide ni nantilah Madam cuba dah siap Madam letak Yalah Madam faham jugalah. Korang mesti nak nota yang apa orang kata, yang mudah, yang pendek, tak gitu. Tak apa, Madam letak juga nota ni. PD120. Dia letak je lah. SOW. Letak dalam ni. Then mencari 2B, 2A, 2CD, 2D. FOPAD 140 lecture. Dua apa kau nak kelas kau? 2D, 2E, 2F. Betul tak? Yes madam, betul. Okay, nanti apa-apa nota Meda letak dalam ni lah. Nanti lah ni. Kejap. So Meda start. Meda dah bagi belum? Dah bagi kan? Meda start nak panggil lah. Kita start recording. Tak ada. Dia sedap tau recording ni. Dia macam kita panggil nama aku dah bersungguhlah bersyarah pun nak panggil seseorang. Biarkan. Ni nampak ni nama dia tak mari ni. 2F. 2F bukan tak mari sebab orang tak mari.
Sebab korang kan 2G, 2E, 2F. Okey, bagi 2F dululah. 24 hari bulan 3. Aida Bazlina, Ada, madam. Ainin Syafia. Ada, madam. Okey, yang dah panggil nama tu boleh keluar lah. Ainuddin Syukri, Ada madam. Anis Narisa, Anis Narisha, Anis, tak ada dah. Aisyah, Ada. Anis Narisa tak ada. Badrina Nisha, Ada. Cik Nur Syazlin. Ada. Luar dah panggil nama, nanti habis kamu punya data. Dahlia Imanina, Ada. Irfan Iman, Ada. Esdiani Maisara, Esdiani, Alif Ashraf, Ada madam. Alif Haikal, tak ada. Azani, Ada madam. Fakri Amirul, Ada, madam. Fikri Hafiz, Ada madam. Zarul Ikhwan. Ada madam. Okay, boleh tubik ya. Zukrillah, Ada madam. Emira, Ada, madam. Amalin, Nik Nur Amalin, Ada, madam. Nik Syamimi Mardiah, Ada, madam. Nur Afikah, Ada, madam. Bazrina, Ada, madam. Nurul Eliana, Ada, madam. Najwa Azrin, Ada, madam. Nurul Riyasha Kistina, Safika Nazwa, Ada, madam. Putri Irfina, Ada, madam. Sharifah Kistina, Ada, madam. Wan Muhammad Syahir, Wan Nur Aina Kistina. Ada, madam. Okay, bye-bye 2F. Jumpa minggu Madam, madam. depan. Ya. Nurisha ada tapi dia punya mic rosak. Ada. Betul-betul ada. Betul-betul ada. Nanti selfie ya, betul ke ada? Cik, pemain lagi syaraf pun. Nurul Riasha Kristina. Madam, Siapa pula tu? Izdari Maisarah ada. Mana Izdiani? Okay. Okay, Sorry, bye-bye madam. 2F. Okay, tak apa. Bye-bye 2F. Boleh keluar semua. Alright. Abdul Hakim, kelas 2E. Ada madam. Okay, boleh keluar. Adam and Nukman. Yes, madam. Afiq Faris. Aida Dania ada ke? Tak ada. Aina Sufia. Ada, madam. Fazrul Zuhairi. Ada madam. Amir Hafiz. Ada. Amirul Saimi. Ada madam. Mahyudin. Ada, madam. Nik Nur Zahanani. Ada, madam. Nur Aisyah Ayuni. Ada, madam. Okay, yang dah Meli sebut nama keluar ya. Nur Aisyah. Ada, madam. Okay, Amalina Azifa. Ada, madam. Zakira Wardina. Ada, madam. Alisha Farahin. Ada, madam. Elisha Sharina. Ada, madam. Nur Nadia Adila. Ada, madam. Syafiqah Ibrahim. Ada, madam. Fitrah Falisha. Ada, madam. Annah Auni. Ada, madam. Nurin Sharafana. Ada, madam. Siti Hazirah Alia. Ada, madam. Siti Mariam. Ada, madam. Siti Soleha Balkis. Ada, madam.
Tuan Azim. Ada madam. Okay, boleh keluar dah. Tak boleh sebut nama. Wan Harith Emery. Ada madam. Thank you madam. Okay. Alright, bye. Wan Nur Aina Fauzana. Aina pindah kelas C, madam. Pula. Oh, dia mesej madam tu. Okay, okay. Wan Nur Nabila. Ada madam. Wan Nur Nabila. Okay, bye-bye. 2E. Bye, madam. Okay, 2D pula. Bertambah lah Ahmad Zulkhairi. Ada madam. Ainin Sofia. Ada madam. Amalia Atira. Ada, madam. Okay. Okay, bertubik dah. Nanti habis datang. Amirah Nabila. Ada, madam. Alright. Cik Emily Sofia. Ada madam. Nama budak sekali. Ya, bye-bye. Cikgu Nur Nasyarah. Ada, madam. Intan Marisa Yasmin. Saya, madam. Izzat Airil. Ada madam. Oi, nama budak sekarang. Hazmi Haziq. Ada madam. Akif Aiman. Ada madam. Haikal Rozaimi. Pindah kelas kan? Betul tak? Pindah kelas ni. Pindah kelas. Okey, kejap. Azim Aiman. Ada madam. Bye-bye. Okey, bye. Uzairi Nazarudin. Uzairi? Mana Uzairi? Nik Nur Anis Balkis. Ada, madam. Nur Zuraika Akmal. Ada, madam. Aifa Patricia. Ada, madam. Quran Syafiqah. Ada, madam. Azwin Munira. Ada, madam. Nur Danisha Balkis. Ada, madam. Nur Izzah Ainur Izmin. Ada, madam. Okey, boleh tubik dah. Okey. Syaida Kristina. Syaida. Okey. Nur Zahra Syazwin. Ada madam. Okey. Auni Ishak. Ada, madam. Okey. Najiha. Ada, madam. Nurul Ain Durrah. Ada, madam. Okay. Bye-bye semua. Kejap. Siti Syafiah Aris. Siti Syafiah. Ada, madam. Okay. Syakirah Mardia. Ada, madam. Wan Nur Izzah Kristina. Ada, madam. Terima kasih. Okay. Wan Alia Kristina. Ada, madam. Thank you, madam. Azul Azlin Elia. Ada madam. Thank you. Okay semua. Bye-bye semua. Ada yang tak sebut nama ke? Bye madam. Bye-bye. Selamat berbuka. Jangan buka pula. Pukul 7.30 nanti. Bye-bye semua. Bye. Saya. Saya Anis Nerisa tadi madam dah sebut. Tapi line connecting. Anis Nerisa kelas F Alright. Alright. Thank you, madam. Alright. Okay, boleh left dah. Uzairi mana Uzairi? Uzairi kan? Oh, tengok tu. Uzairi. Bye.